Abu Uwais Channel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Abu Uwais. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam kesihatan yang baik. Baiklah, pada video kali ini kita akan sambung topik pembelajaran kita, iaitu Pendidikan Islam tahun 1 yang bertajuk Rukun Iman. Okey, kita tak nak buang masa, jom kita tengok objektif pembelajaran. Berikut merupakan objektif pembelajaran. InsyaAllah, di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengetahui pengertian iman, menyenaraikan rukun iman, dan seterusnya memahami kepentingan rukun iman. Baiklah, jika anda sudah bersedia, jom kita pergi belajar, okey? Murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, adalah terlebih baik kita mendengar satu kisah, iaitu kisah Fir'aun yang zalim. Fir'aun merupakan seorang raja yang sangat dikenali, sehinggakan namanya telah disebut di dalam Al-Quran. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menganggap dirinya sangat hebat, sehinggakan menggelar dirinya adalah Tuhan. Fir'aun mempunyai rakyat yang sangat mentaatinya. Namun, rakyatnya itu mentaati atas sebab takut atas nama zalimnya Fir'aun kepada sekalian rakyat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan seorang Nabi yang bernama Musa alaihi salam. Nabi Musa telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Namun, Fir'aun masih berasa ego dan angkuh. Dia menganggap dirinya hebat segala-galanya. Fir'aun sangat benci dan murka kepada Nabi Musa AS. Lalu dia telah mengarahkan bala tenteranya untuk membunuh Nabi Musa beserta dengan pengikutnya. Nabi Musa AS telah berjaya menyeberangi Lautan Merah bersama pengikut-pengikutnya. Namun takdir Allah telah menentukan. Tentera-tentera Fir'aun telah tenggelam di dalam Lautan Merah. Lalu matilah Fir'aun bersama tentera-tenteranya. Itulah kisah Fir'aun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-murid, pada paparan seterusnya, mari kita dengar perbincangan di antara guru dengan murid. Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan iman? Bagus soalan kamu. Iman ialah membenarkan dengan hati, menyebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan. Iman ialah membenarkan dengan hati, menyebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat. Di situ kita lihat seorang murid sedang bertanya kepada gurunya tentang pengertian iman. Pengertian iman ialah membenarkan dengan hati, menyebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan. Sebagai contoh, sebagai orang Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang demikian, pertama, kita telah membenarkan di dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Selain daripada itu, kita menyebut syahadah dengan kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, iaitu aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Yakni kita menyebut melalui lidah kita. Dan kita membuktikan dengan amalan. Bagaimanakah caranya? Dengan kita melakukan solat. Kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggalkan segala larangannya. Itulah yang dimaksudkan dengan iman, iaitu kita membenarkan di dalam hati, menyebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan. Seterusnya kita lihat, murid lelaki tersebut telah bertanya, "Oh, kalau begitu, apa pula rukun iman?" Baiklah, pada paparan berikutnya, kita akan melihat apakah itu rukun iman. Murid-murid, pada paparan ini, kita akan lihat dan mengetahui rukun iman. Mari kita lihat satu persatu. Rukun iman ada 6 perkara. Rukun iman ada 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud kita mempercayai bahawa Allah itu ada.
Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Rukun iman yang kedua ialah beriman kepada para malaikat. Seperti mana yang kita tahu bahawa malaikat itu ada 10. Sebagai orang Islam, kita hendaklah mempercayai malaikat itu ditugaskan untuk melakukan kerja-kerja tertentu. Rukun iman yang ketiga ialah beriman kepada kitab-kitab. Sebagai orang Islam, kita wajib mengetahui ada 4 kitab wajib yang kita perlu faham. Pertama, Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS. Ketiga, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Dan keempat, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Rukun iman yang keempat ialah beriman kepada para rasul. Sebagai orang Islam, kita wajib mengetahui 25 rasul dan beriman kepadanya. Para rasul telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah kepada sekalian manusia. Rukun iman yang kelima ialah beriman kepada hari kiamat. Sebagai orang Islam, kita wajib mempercayai bahawa hari kiamat itu ada. Hari kiamat bakal mendatang. Masa dan waktu ketikanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Rukun iman yang terakhir ialah beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud kita mengetahui dan mempercayai bahawa segala yang berlaku di dalam hidup kita ataupun di muka bumi ini adalah ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, ke-6 rukun iman nanti akan dipelajari oleh murid-murid pada pembelajaran yang akan datang. Untuk yang wajibnya, murid-murid mesti kena hafal dan mengetahui ke-6 rukun iman yang ada. Murid-murid, pada paparan seterusnya, kita akan mengetahui kepentingan memahami rukun iman. Apakah kepentingan sekiranya kita faham tentang rukun iman? Mari kita lihat satu persatu. Kepentingan memahami rukun iman yang pertama ialah kita akan menyembah Allah yang Esa. Kita akan menyembah hanya Allah yang Esa. Kita tidak menyembah Tuhan yang lain. Sebagai orang Islam, hanya Allah sahaja Tuhan yang satu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Seterusnya, kepentingan memahami rukun iman ialah kita akan taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Kerana ketika mana seseorang itu beriman, bermaksud dia mempercayai Allah dan Rasul. Oleh yang demikian, segala arahan daripada Allah dan ajaran daripada para Rasul, kita akan ikut dan mentaatinya. Kepentingan memahami rukun iman yang seterusnya ialah kita akan menganggap bahawa Al-Quran menjadi panduan hidup kita. Kitab Al-Quran merupakan panduan hidup bagi orang yang beriman. Kita tidak akan merujuk selain daripada Allah, Rasul dan Al-Quran. Kerana segala-galanya di dalam agama Islam ini terdapat di dalam Al-Quran dan hadis daripada Nabi SAW. Kepentingan beriman seterusnya adalah kita akan menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia. Orang yang beriman tidak akan melakukan segala kemungkaran. Bahkan, orang yang beriman akan mengajak untuk melakukan kebaikan. Kepentingan beriman seterusnya adalah kita akan sentiasa redha dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha dan syukur itu adalah tempat kebergantungan bagi seorang manusia kepada Tuhannya. Sebagai orang yang beriman, kita akan sentiasa redha dan bersyukur ke atas apa yang berlaku di dalam dunia ini. Kepentingan memahami rukun iman seterusnya adalah kita akan disayangi oleh Allah dan Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala dan para Rasul akan mencintai orang yang mengikutinya. Oleh demikian, sebagai orang yang beriman, kita hendaklah berharap
dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tergolong dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah dan para rasul. Itulah dia kepentingan memahami rukun iman. Murid-murid hendaklah memahami kepentingan memahami rukun iman ini dengan betul, supaya ianya menjadi satu pedoman dan panduan hidup kepada murid-murid, insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari topik pembelajaran rukun iman. Dalam pembelajaran ini, kita telah mengetahui maksud iman, kita juga telah mengetahui rukun iman yang 6, dan kita juga telah mengetahui kepentingan memahami rukun iman. Murid-murid, sekiranya murid-murid terdapat ketidakfahaman di dalam pembelajaran ini, anda diminta untuk merujuk guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing. InsyaAllah, guru-guru akan memberi kefahaman dan bimbingan kepada anda. Murid-murid hendaklah mengamalkan ilmu ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada kita hingga hari akhirat. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Akhir kata dan harapan dari saya, supaya murid-murid dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari sebentar tadi. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya mudah anda dapat notifikasi video pembelajaran pendidikan Islam. Sekian saja daripada saya, Abu Uwais Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.